seperti SPRM yang paling tinggi, yang sepatutnya very independent, yang sepatutnya menunjukkan nilai-nilai yang cukup baik dan cukup positif, berada di tahap yang seperti mana yang berlaku dalam 2 minggu ni dengan insiden demi insiden. Maksudnya ada perkara-perkara lain is like a tip of iceberg lah. Sebenarnya ada benda yang di bawah tu yang lebih besar lagi yang harus kita bincang dan kita congkirkan. Reformasi institusi disepat lah satu package yang perlu dilihat. Malah masa zaman PH itu pernah ditawarkan, dilancarkan oleh Penghadiri PM ketika itu Pelan Anti Rasuah Kebangsaan. Kerana bagi saya rasuah ini ia satu perkara yang harus ditangani secara holistik. Dia tidak boleh ditangani secara hanya menangkap bilis-bilis politik saja ataupun pegawai-pegawai saja. Kena ada komitmen besar, tekad yang luar biasa daripada peringkat kerajaan. Cuma isunya kenapa ia didedahkan sekarang? So adakah sebenarnya institusi-institusi ini sedang dicabar? Dalam erti kata lain, peranan kerajaan semasa sekarang ini ingin dilihat. Adakah ia mampu mengenang-enangi isu ini atau tidak. Jadi saya fikir ini suatu perkara yang jelas dan kesan yang berlaku 2 minggu ini pastinya akan memberi efek besar kepada indeks persepsi rasuah negara yang bakal nanti akan diwar-warkan pada tahun hadapan. Sekarang ni pun kita dah jatuh daripada 51 kepada 57. Saya fikir akan jatuh lagi lah sebab melibatkan orang dalam pegawai kanan sendiri. Jadi ini satu perkara yang yang harus ditangani secara holistik oleh pelbagai pihak. Dan ianya bukan semata-mata soal manifesto. Ia satu komitmen sebenarnya. Dan komitmen itu harus merentas parti oleh semua. Tapi itulah, saya fikir benar. Tapi isu rasuah ni dia kadang-kadang jadi tabu. Ada perkara-perkara rasuah yang dah jadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi budaya. Belanja. Jadi ini perkara yang saya fikir antara menyebabkan kadang-kadang ianya juga boleh menjadi yang saya sebut tadilah alat politik. Selepas mengamati pelbagai bentuk bual bicara, kami dapati kebanyakannya tergantung dan tidak menyediakan satu pandangan balas yang muktamad ataupun tuntas. Namun kami yakin tak kesemua isu dapat kita tangani dan menyelesaikan suatu solusi yang nyata. Tetapi sekurang-kurangnya, kita harus berikan komitmen untuk terus mempunyai stamina menelaah sisi pandang yang pelbagai tanpa kita perlu memihak secara partisan. Dan kerana itu kami menyediakan ruang Dialektika TV dengan menyediakan suatu bentuk bual bicara, prolog sebagai mukadimah, dialektika sebagai kemuncak dan epilog untuk kita menilai sisi pandang yang pelbagai ini agar kita dapat melihat sesuatu isu itu secara rasional. Maka kami tawarkan kepada anda Dialektika TV, pentas yang turut mengajak anda berpartisipasi memberikan pandangan balas tentang advokasi dasar. Ini adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada Kesatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai... Ini saya rasa penting kita memikirkan... Tapi tak ada reformasinya di situ. Namun begitu tidak bertindak, mana ada demokrasi? We have wasted the crisis dengan tidak membuat laporan. The biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat. Oktober, mungkin dalam bulan Oktober ni yang dinanti-nantikan adalah pembentangan bajet nanti, tapi ini adalah politikopi. Jadi sepanjang seminggu kita rumuskan apakah dapatan, apakah pemerhatian, apakah insiden yang mungkin menarik perhatian kita untuk di sepanjang minggu ini. Masih lagi belum lega ataupun lapang tentang perkembangan di Melaka kerana khabarnya SPR akan mengumumkan tarikh PRN, Pilihan Raya Negeri, pada menjelang hari Isnin nanti. Selain daripada ada di sana sini juga debat dan polemik berkait tentang Pandora Papers. Kita tahu Pandora Papers ini bukanlah sesuatu yang
terlalu baru dalam kerangka isu seumpamanya, kerana sebelum itu kita sudah pun ada Panama Papers. Jadi cumanya kita bangkitkan semula kerana kelihatannya seperti awam umum mungkin kita ingin memahami apa sikap audience, apa sikap rakyat terhadap dua isu utama ini. Kami memberikan fokus kepada dua ini untuk malam ini, namun sudah tentulah tidak hanya terbatas tentang itu, boleh saja dibawakan tema-tema lain. Yang menariknya adalah kerana sifat politik opini yang santai, luas ataupun fleksibel. Dan kami membawa semula back by popular demand, Dr. Noor Nirwandi Mat Nordin in the house, penganalisis keselamatan dan politik. Kalau bidang kepakarannya apa dia tadi, Doktor? Perang saraf. Perang saraf, psychological operation. Jadi Pandora Papers ni psychological operation atau tidak? Apa kesan dia pada psikologi penonton ataupun rakyat kita? Jangan jawab sekarang, Doktor. Jangan jawab sekarang. Kerana kita nak membawa Dr. Noor Nirwandi ni, kita gandingkan dengan dua panelis yang buat pertama kalinya tampil di dalam dialektika. Kerana ada orang kritik, Doktor, katanya dialektika ini terlalu maskulin. Jadi dia nak sentuhan sentuhan feminin. Jadi kami bawakan Liana Marzuki pada malam ini. Kita bawa masuk tetamu yang kedua, peguam dan penulis. Sebenarnya kita selalu saja, kawan-kawan kami selalu kongsilah apa yang Liana kongsikan di media sosial tu kan. Dia kata cuba baca ni Liana kata apa kan. So kita bawa terus tuan punya badan, Dr. Wandi Jadi jangan kita dakwa-dakwi hanya baca apa tulisan dia saja, tapi kita bawa dia sekali, peguam dan penulis, untuk berbicara tentang dua tema utama ini. Juga buat pertama kalinya kami tampilkan Timbalan Presiden 2 Malaysian Corruption Watch, iaitu Datuk Dr. Mazlan Ahmad yang punya capaian akses. Saya tak sure, Datuk, kita nak guna kepakaran Datuk yang mana malam ni. Kalau Pandora ini sebab dia fintech pun dia ada tangan dia kan, dia ada penataran dia, outreach dia, wakaf prono pun dia, NGO pun dia. Tapi ini abang besar saya UAE dulu, Dr. Wandi jangan main-main. UAE ada dua di sini, okey. So Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi hadir juga pada malam ini. Jadi dua tema utama yang kita bicarakan untuk malam ini. Awal belum mula lagi dah ada orang komen, bagi salam, Khairul Azizan bagi salam. Tak apa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kan baru memperkenalkan panelis, sudah ada orang yang bertanya soalan, terkejut juga saya. Okey, dua tema ini saya macam mana? Dr. Wandi dulu barangkali kita sentuh Pandora Papers dulu. Doktor, kelihatannya macam perbincangannya tu tidak merakyat, kerana mungkin rakyat anggap Pandora Papers ni bukan isu yang dekat dengan diri mereka. Dalam konteks perang saraf, apa bacaan Dr. Noor Nirwandi? Jadi kalau Pandora Papers ni seperti mana yang Bro Said beritahu kan, ini bukan benda baru yang telah diperbincangkan. Cuma the hype ni sebab kali ni dia lebih terancang, di mana pembabitan daripada jurnalis, daripada golongan-golongan wartawan yang bekerjasama base di ISCJ, Washington DC kan. Dan dia telah membuka satu perkara yang telah lama sebenarnya diketahui umum. Iaitu kalau kita cakap tentang basic elemen, iaitu offshore account ni, tidak ada satu kesalahan untuk membuka offshore account. Malahan regulasi on CDD kan, customer due diligence tu lebih kepada isu untuk melihat bagaimana technicality, siapakah pemilik offshore account tu. Daripada untuk melihat etika penyimpan, siapa yang menyimpan dan duit apa yang dibawa. Jadi dari segi pembabitan offshore account itu bukan satu perkara yang baru. Cuma apabila kali ini ia diperdebatkan, kerana ia dilihat telah membawa pada isu-isu berhubung, contoh tax evasion, melarikan diri bercukai, dan juga menjadi satu lubuk penyimpanan wang-wang yang dikatakan digunakan ataupun dimiliki secara tidak sah. Jadi dalam elemen keselamatan asasnya, saya lebih nak tengok sama ada ia ada berkait rapat dengan isu terorisme atau tidak. Tetapi kalau kita lihat isu terorisme ni bermula daripada post 9/11, isu-isu berhubung FININ ataupun financial intelligence ni, perisikan kewangan, telah diberikan satu regulasi khusus untuk memastikan elemen-elemen offshore account juga tidak tertakluk kepada satu pemprosesan untuk membiayai elemen-elemen terorisme. Jadi itu perkara yang saya rasa yang apa-apa agensi perisikan sebelum kita pergi pada elemen social media yang berdebatkan tentang kepentingan awam, duit datang dari mana, ini asas dia ramai nak tengok dulu. Jadi kalau kita ikut dalam negara kita quite safe sebab bank negara dia ada regulasi termasuk berhubung dengan pembiayaan isu-isu berhubung terorisme. Jadi dari segi asas keselamatan negara sebenarnya itu selamat.
Tetapi kalau kita pergi pada perkara kedua yang dibawa oleh media untuk mengatakan tentang tax evasion, dia ada perkara yang dua dibangkitkan. Bagaimana sama ada negara-negara tertentu ataupun golongan-golongan tertentu berlaku satu penyelewengan untuk melarikan diri daripada cukai. Dan itu satu perkara yang dibincangkan daripada segi konteks perang saraf, keselamatan dan sebagainya. Dan perkara tiga baru masuk perkara yang kita bincangkan seperti kepakaran Datuk ya. Sama ada wujudnya kebarangkalian isu-isu rasuah itu berlaku dalam konteks tiga konteks ini. Tapi dari segi asas keselamatannya saya rasa perkara ini saya rasa tidak membahayakan negara khususnya dari segi ancaman fizikal, direct threat kepada mana-mana negara. Disebabkan itu kalau kita lihat pada asas apabila Pandora Paper itu dikeluarkan, itu antara perkara pertama yang dirujuk oleh agensi-agensi keselamatan untuk memastikan ada tak di kalangan list-list mereka ini yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti contohnya memperluaskan elemen-elemen yang bertentangan dengan elemen-elemen Cold War issue sama, iaitu peperangan ideologi di antara Russia dan US, peperangan berkisar dengan aktiviti-aktiviti penyalahgunaan atau penyaluran untuk membentuk rangkaian ekonomi bertentangan dengan ideologi Western Hemisphere. Jadi saya rasa itu antara perkara-perkara yang pada awal ni kita boleh sentuh. Kemudian kita pergi kepada fitrah ataupun agenda besar kumpulan jurnalis ini, apakah sebenarnya mereka inginkan pada Pandora Paper. Dan kalau kita ingat sedikit mungkin saya tambah, Pandora Paper ni datang dalam benda yang perlu decode secara teknikal. Maksudnya dia punya piece of puzzle itu, maklumat tu bukan datang in pieces. Dia datang daripada berbagai segmen, ada daripada PF, ada daripada open source, daripada CSV file. Dan apabila saya meniti perkara-perkara itu, maka dokumentasi itu bukan boleh terus dibaca secara direct. Jadi ini kalau nanti mungkin Yana boleh share, dia mungkin tidak akan membawa pada legal implication untuk mensabitkan perkara-perkara berhubung dokumentasi itu. Itu secara saya rasa secara ringkas daripada pendapat saya lah. Secara ringkas tu, Wandi, itu secara ringkas tu. Itu baru mukadimah tu saya nak beralih dulu. Itu secara ringkas. Saya beralih dulu kepada Liana ya. Isu Pandora ini mungkin dia bagi saya hangat apabila dipetik oleh media, kerana kelihatannya juga kalau kita bercakap dia tak trickle down ke bawah. Mungkin kerana apa yang Dr. Wandi sebutkan tadi pun bunyinya mouthful, banyak elemen-elemen yang mungkin pada umum dengar dia tak appeal. Ketua Pembangkang cuba nak membawa dalam parlimen tapi tidak diterima oleh speaker dengan hujah. Bahkan Menteri Kewangan juga menjawab, ada yang menganggap bahawa just simply brush off. Are we taking it too lightly? Kerana at least negara lain ada Pakistan, India, beberapa negara banyak yang mengatakan kita akan melakukan siasatan. Tapi di Malaysia, that's it. So should we handle it that way? Apa pandangan awal Liana? Okay, thank you Tuan Syed. Saya rasa kalau kita tengok dalam media sosial, dalam Facebook dan juga di Twitter, it's a trending topic. Kalau kita tengok ada hashtag Pandora Papers dan sebagainya. There's a demand untuk saya rasa rakyat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ni. Namun demikian kalau kita tengok macam yang Tuan Syed cakapkan tadi, bila Ketua Pembangkang membangkitkan isu ni untuk dibahaskan di peringkat Dewan Rakyat, there's an effort untuk take it lightly. Dah 3 kali dibawa ke dalam Dewan Rakyat dan ketiga kali pun speaker Dewan Rakyat kata no. Saya tertarik pagi ni bila saya baca speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim pada pagi ini dah tubuhkan satu jawatankuasa khas select committee untuk membincangkan perkara ini dan mungkin kemungkinan besar akan dibahaskan dalam Dewan Negara. Tapi dalam Dewan Negara itu tiada individu yang dinamakan dalam Pandora Papers. Pada saya there's a demand for us to actually debate it openly, transparently. Bukan macam yang tadi Dr. Wandi cakap tadi, isu legalitinya di situ, there's nothing wrong of having the offshore accounts. Itu masalahnya. Yang menjadi isu ialah dari mana datangnya dana tersebut. Adakah daripada legit atau illicit means, itu yang menjadi persoalan. Jadi saya rasa kalau ada satu movement daripada rakyat untuk menyuruh perdebatan ini dibuat di dalam Dewan Negara untuk individu yang dinamakan dalam Pandora, itu satu perkara yang baik. Ini bukan saja untuk point fingers atau pointing blame on them, juga memberi platform pada mereka untuk membersihkan nama.
Yeah. It's nothing wrong to have the offshore accounts. It is that we want to know how do you have that kind of dana. We are talking about 1.8 trilion ringgit. Kita punya, saya baca hari tu Menteri Kewangan kata kita punya debt is 1.13 trillion. This is 1.8 trillion, which is more than our national debt. So this is huge national interest pada saya, dan saya rasa sebagai seorang rakyat, saya ingin tahu why is this amount of money is parked outside our country, and kalau betul is legitimate and legal, why don't we discuss about it transparently? Itu satu benda. Satu lagi saya nak tambah ialah, saya rasa Pandora Papers ni macam yang even masa Dr. Wandi cakap tadi pun saya macam too complicated for me to understand. Keselamatan dan sebagainya. I think it's also bagi rakyat biasa macam saya boleh baca juga, it's also complicated for them. And lagi satunya saya nak tambah, kalau boleh ada masa sedikit, culture kita dalam negara ni, saya rasa kita ada this culture pemimpin itu kaya is okay. Pemimpin itu mewah tu is okay. Daripada zaman Kesultanan Melaka, kita ada this idea pembesar tu perlu kaya. Kalau dia kaya, dia boleh bantu rakyat, boleh menderma, boleh sedekah. So that that storyline yang kata pemimpin kaya, what's wrong with that? So if dia tak ada that motivation untuk tahu macam mana dia boleh jadi kaya. So I think it's culture, it's complexity of the issue, and also the drive of the politicians lah. Pandangan awal saya. Apabila penonton kita mendengar ulasan, sekurang-kurangnya baru 2 panel yang memberikan pandangan awal tentang Pandora Papers ini, ada audien kita, dia kata apa pula tak salahnya akaun offshore ni, kenapa pula perlu ada offshore account kalau governance dan transparansi tak dapat dilihat. Dan Khairul pula, dia berkata setuju dengan Liana, isu punca kewangan dan kemana perginya dana juga penting sebab negara boleh dituduh funding terorisme. Ini saya nak bawa lah kepada Datuk Dr. Mazlan kerana mungkin jatuh di atas banyak topi Datuk ni. Datuk terlibat juga dengan banyak development, saya tengok dalam latar belakang tu, development bukan hanya dalam konteks Malaysia tapi juga regional dan antarabangsa. Kemudian Datuk juga ada outreach penataran pada elemen-elemen fintech. Tetapi jangan lupa yang kita pakai malam ni adalah kerana Malaysian Corruption Watch ni Datuk orang nombor 2 ni berada di dalam pentadbiran itu. Jadi tadi saya dengar Dr. Wandi kata tidakkah perlu kita tahu sumber, kerana mungkin sumber banyak ditimbulkan tadi, Liana juga. Jadi Datuk ni banyak topi yang Datuk pakai kalau nak memberikan respon pada isu Pandora Papers ni. Saya nak dengar dulu pandangan Datuk. Sila Datuk. Okay, terima kasih pengacara majlis. I think yang paling penting yang kita kena faham, the first contact is about tidak ada masalah untuk buka account offshore. Tak ada masalah. The whole world recognize. Malahan offshore account adalah salah satu alat untuk menggalakkan pelaburan, ekonomi dan sebagainya. That's the reason why kita menjadikan Labuan sebagai International Financial Offshore Center untuk attract pelabur-pelabur pendanaan non-ringgit datang untuk this region. Malahan kita boleh kata berbangga bahawa Labuan telah mencapai banyak kejayaan di samping untuk membantu this region, tetapi yang paling penting juga attract as a Muslim investment punya gateway through Labuan. Dan itu sebab juga yang kita boleh berbangga bahawa Labuan merupakan satu-satunya offshore center yang mempunyai comprehensive framework untuk social finance termasuklah wakaf. Ini adalah suatu kejayaan yang cukup besar. Jadi bayangkan hari ini kalau kita melihat, kita bercerita tentang dalam konteks bagaimana kita nak membuat pendanaan, pelaburan dan sebagainya. Seandainya seluruh dana masuk ke Labuan, daripada Labuan tadi diguna pakai sama ada untuk tujuan di Malaysia, malahan boleh juga diguna pakai commercially dan juga socially untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, commercial center dan sebagainya. Makanya yang saya nak tekankan di sini ialah offshore center sangat-sangat diperlukan. Konteks yang kedua ialah bagaimana nak memastikan offshore center ini yang lebih dikenali sebagai tax haven tidak disalahgunakan.
Jadi pengalaman saya sendiri sebagai salah seorang trustee yang ada trust account di Labuan, kami di Labuan memang saban tahun dipanggil semua player di Labuan, baik dalam perbankan, takaful, captive, semua sekali lah, so all the industry player dipanggil, ditekankan. Salah satu saya ingat lagi, saya dipanggil, kita ada international conference yang dianjurkan oleh LOFSA, termasuk Bukit Aman dan juga daripada Bank Negara. Topik yang dibincangkan sehari suntuk ialah berkaitan dengan terrorism financing and proliferation financing. Apa maksud dia? Nak beritahu, kita tak mahu menjadikan Labuan offshore center sebagai pusat untuk terrorism dan juga proliferation financing. Jadi biasanya bila disebut terrorism ni, inilah yang kita katakan banyak berkaitan elemen jenayah antarabangsa untuk tujuan kalau kita boleh faham, bila kata terrorism financing, selalu yang terdekat kita cerita tentang kalau suatu ketika dahulu pernah disentuh tentang negara jiran yang membabikan selatan Filipina dan sebagainya. Tetapi hari ini dalam konteks hari ini, bila sebut bangsa Moro sebagai contoh, bangsa Moro tidak disenaraikan lagi di bawah sebagai suatu pertubuhan teroris. Telah diiktiraf oleh kerajaan Filipina sebagai bangsa Moro Muslim Autonomy State. Dah diberi autonomy state. Jadi ini perkara yang perlu kita bincangkan. Cuma apa yang dipenting sangat ialah pengalaman saya, berkongsi tentang pengalaman saya sendiri lebih 20 tahun di Bank Negara dan pernah menjawat jawatan terakhir selaku acting pengarah di unit penyiasatan khas. Jadi ada banyak kes yang kita siasat yang membabitkan jenayah kewangan. Jadi money laundering tu adalah salah satu forte kami lah. Jadi kita pernah buat fundraising yang membabitkan dana-dana sama ada jenayah kewangan yang berurus kait dengan rasuah dan sebagainya. Kita lihat memang salah satu cara ialah menggunakan offshore facilities. That's the reason why saya pernah dan beberapa kali memberi pandangan baik di peringkat negara maupun di peringkat platform international. Saya bercerita hari ini kalau orang nak buat launder money, dia tak perlu pergi jauh, tak perlu pergi ke Swiss, tak perlu pergi ke BVI, Cayman Island dan sebagainya. And the mother of all money laundering, saya berani bercakap bahawa Singapura. Jadi maksud yang saya nak tekankan di sini ialah there's nothing wrong with offshore. Ini adalah hak setiap pemegang akaun, mereka boleh buka mana-mana sebab nak ambil kemudahan, kelebihan tax haven tadi. Cuma soalnya pastikan bahawa source of funding tadi is coming from legitimate source. Itu saja. Seandainya datangnya daripada, sebagai contoh, salah satu penekanan kita ialah kita banyak melihat KYC. Dan ini kita cerita tentang bukan saja CDD. Kita bukan cerita KYC saja, malah kita cerita tentang KYCC. Know your customers. Maknanya kita dah melihat pada second, third layer. Jadi di sinilah penting sangat perundangan yang melihat kepada beneficiary owners. Sebab hari ini bila kita cerita tentang offshore, beneficiary owner tu tak nampak. Banyak dalam bentuk trustee, nomini dan sebagainya. Jadi di sinilah yang penting kita tekankan bahawa bagi saya, the best approach ialah buat siasatan, benarkan siasatan dijalankan. Jadi seperti mana yang Liana tahu tadi, bahawa hari ini telah dimaklumkan bahawa satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk melihat bagaimana Pandora Paper ini boleh dengan lebih terperinci secara komprehensif. Adakah layak dulu dibuat siasatan secara berkelompok atau bagaimana? Saya melihat ini adalah satu perkembangan yang baik dan saya sendiri sebagai orang bekas penyiasat, saya melihat kewajaran seandainya kita ada reason to believe, ada undang-undang jelas, as long as we have reason to believe, ada kesalahan sama ada membabitkan kesalahan di bawah bank negara atau kesalahan di bawah lembaga hasil dalam negeri atau kesalahan di bawah polis ke SPRM dan sebagainya, maka boleh disiasat. Cuma yang menarik sekali ialah ramai yang mungkin terlepas pandang bahawa di bawah Akta Money Laundering, dia punya as long as we have reason to suspect, maknanya dia punya balance probability tu lagi mudah, boleh dia angkat ke atas siasatan. Sepatutnya.
Jadi insya-Allah itu adalah permulaan saya lah. Itulah Datuk, itu baru permulaan kan? Pukul berapa kita nak habis bincang masing-masing permulaan pun dah panjang. Kerana bila Datuk sebut, Liana sebut dan Dr. Wandi pun sebut, Dr. Wandi bagikan 3 kategori itu dan Datuk pula memperkukuhkan lagi tadi sebut kata if we have a reason, a slightest reason, sepatutnya kita sudah pun execute whatever level of investigation. Cuma dan lebih menarik lagi kerana dia melibatkan beberapa ramai mereka yang masih berada dalam portfolio, bahkan termasuk Menteri Keuangan kita, dan itu lebih intriguing lagi. Saya teringat tadi Liana juga menyebut kata this is an opportunity sebenarnya kalau dia nak membersihkan namanya dengan melakukan siasatan. Kerana setidak-tidaknya negara-negara lain memberikan komitmen akan siasat. Tetapi sebaliknya Malaysia tak ada. Cumalah tadi Liana ada sedikit reservation bila nak diperdebatkan di peringkat Dewan Negara instead of Dewan Rakyat ya. Dan kita jangan lupa bahawa dalam senarai yang mutakhir ini, sebab saya tak ingat Datuk tadi cakap soal Datuk berada di Bank Negara menjadi antara pemangku pengarah siasatan tu, Panama Papers masa itu ke tidak? Tak sempat Panama Papers. Kalau saya boleh kongsi sebenarnya saya berbangga sebagai salah seorang produk Bank Negara. Sebenarnya kita di Malaysia, our financial system is among the best, the most robust system. Maksudnya, mana-mana pergerakan duit, in, out, kita ada sistem yang cukup canggih untuk detect, deter and detain seandainya mana-mana pihak telah menyalah-lakukan transaction tersebut. Kita ada peruntukan suspicion transaction report, kita ada cash threshold report, kita ada ITs, kata-kata ringkas. Maknanya, any fund movement kita boleh nampak. Red flag. Yes, red flag. Automatic. The system so robust. That's why it's not worth for us to do any financial crimes in Malaysia. Because the system so robust. Jadi maka itu bagi saya perkara ni boleh diketahui di peringkat awal lagi seandainya kita kalau berlaku. Ya, saya kira kalau kita mengamat-amati perdebatan ataupun hujah dalam kes 1MDB itu banyak yang akan transpire. Cuma sekali lagi apabila ia terlalu technical, saya membayangkan this is exhausting, tidak memahami elemen-elemen. Datuk banyak sebut akronim tadi Datuk. Ini penonton kita timbulkan lagi ni. Saya nak bagi pada Dr. Wandi semulalah. Bukankah kita ada NAFCC ni? Jadi macam tak berfungsi, tak buat kenyataan apa-apa. Bahkan Dr. Wandi, dalam senarai 10 orang Malaysia kes yang mutakhir ni, I'm not referring to Panama Papers, I'm referring to Pandora Papers, termasuk mak ayah Jolo. Jadi sementara kalau kita dah ada berbicara tentang 1MDB dan tiba-tiba ada offshore yang melibatkan mak ayah Jolo, all the very reason for us to do investigation. Apa komen Dr. Wandi dalam hal ini? Dia sudah tentu macam Datuk kata tadi, asas saya pun saya mula-mula saya nak tengok ada aspek tak ada pada segi criminal breach, khususnya isu-isu berhubung pembiayaan terorisme, sebab itu fundamental pada first national security threat adalah tentang isu-isu melandaskan pembiayaan terorisme. Saya rasa itu pun bukan salah satu perkara yang diberi perhatian serius dalam menuju kepada satu dimensi pembiayaan secara digital, pembiayaan yang membiayai kewangan berteraskan keselamatan negara. Tetapi kalau daripada peringkat itu dilihat bahawa tidak ada berkepentingan terorisme, maka kemudian dia akan bagi berkepentingan negara dari sumber pendapatan yang boleh menjejaskan elemen-elemen berhubung dengan pendapatan negara. Jadi kalau Datuk kata tadi, kita pun dah ada sistem sebenarnya. Kalau maksudnya sekiranya benda ini harus disiasat dan sekiranya benda ni perlu disiasat, maka sebenarnya dari segi teknikalnya keupayaan negara itu sudah mencukupi untuk menyiasat perkara-perkara yang berhubung dengan isu technicality. Tetapi cuma daripada segi representasi legality itu harus dikaji daripada segi sudut perundangan. Kan adakah kita menyiasat berasaskan seperti Datuk kata berkemungkinan wujudnya satu dakwaan, ataupun kita menyiasat berdasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai satu bentuk decipher yang berterabur, yang sukar untuk dikumpul dalam satu bentuk penyataan yang rasmi. Jadi seharusnya kalau benda itu wujud provision tentu, jadi nampak gayanya dari segi technicality-nya dan dari segi kepentingan negara, maka benda itu perlu disiasat atas satu asas dan dasar yang perlu diberi dan diberi penghujahan dari segi elemen perundangan. Kerana kita tidak mahu penyiasatan itu berdasarkan pada asas-asas yang tidak berkepentingan negara. Kan ini perkara yang saya rasa perlu diberikan perhatian dari segi menuntut itu. Dari segi keselamatan negara, kita clear. Mungkin tidak ada bentuk ancaman negara. Tapi segi ancaman kepentingan, keterisan elemen-elemen negara dan juga elemen-elemen keterisan cukai, maka dasar itulah perlu diberi perhatian dan diperdebatkan
dan lihat apakah berlaku kemungkinan itu untuk ditunjukkan. Tapi ini saya rasa mungkin Datuk ke Liana boleh komen dari segi perundangan, kerana sekiranya provisi itu ada, Datuk. Adakah kita perlu menunggu wujudnya satu leakage ataupun satu whistleblower seperti ini, ataupun sebenarnya menunjukkan bahawa sebenarnya kita harus tunggu sehingga benda ni jadi satu public domain, isu-isu yang berkepentingan negara yang dikeluarkan secara public domain. Kerana di sisi saya, asas saya melihat, saya cukup concern tentang isu terorisme. Tapi apabila melibatkan domain berkepentingan negara, adakah hanya setelah domain itu diperlihatkan pada umum, maka provisi itu diguna pakai? Itu saya rasa benda yang kita perlu lihat daripada aspek apakah bentuk provisi-provisi yang ada dalam negara kita dan bagaimana ia boleh digunakan dalam kes konteks ini. Ya, Dr. Wandi sebenarnya sudah melontarkan soalan tu. Saya nak terus beralih kepada Liana je lah kerana penonton kita pun banyak memberikan komen balas. Tapi sebelum saya majukan sekelompok ataupun saya gabungkan beberapa soalan kepada Liana, saya nak ajak kepada penonton yang sedang menonton, kepada mereka yang baru hadir, Politikopi kita bincang dua utamanya, itu Pandora dan juga selepas nanti kita akan sentuh juga tentang perkembangan Melaka. Tapi cuba anda berikan komen di ruang komen itu, perlu atau tidak siasatan dilakukan terhadap Pandora Papers ini. Cuba anda berikan komen di situ, nanti kita akan lihat apa kesannya. Liana, ini komen penonton kita ya tentang ini, government must encourage the investigation. Actually, it is good to strengthen the trust of rakyat towards the government of the day. Cumanya kelihatan Dewan Rakyat miss the opportunity dan Menteri Keuangan pula menyatakan, menjelaskan di situ dan mungkin dia menganggap dengan penjelasan dia tu sepatutnya we have to move on lah. Sedangkan tadi sangat jelas panelis juga, bahkan Datuk mengatakan ada sahaja sekelumit prasangka sepatutnya kita exercise lah siasatan itu, dan itu bagi saya is a missed opportunity on the part of our MOF currently, kerana sepatutnya itu yang dilakukan kalau benar-benar yakin. Apabila perbincangan perdebatan itu dibawa di peringkat Dewan Negara instead of Dewan Rakyat, ya, apa pemberatnya? Apakah nanti akan berbekas kalau diperdebatkan di peringkat Dewan Negara tu dari kacamata seorang peguam? Apa kesannya? We miss Dewan Rakyat tapi Dewan Negara nanti nak debat tentang ini. Apa pandangan anda? Pandangan saya, of course kita nak didebatkan di dalam Dewan Rakyat kerana individu yang dinamakan dalam Pandora Papers itu kebanyakannya dalam Dewan Rakyat, bukan dalam Senat, bukan dalam Dewan Negara. But I think Ketua Pembangkang dah cuba 3 kali dan tiga kali itu direject. Dan saya mungkin saya boleh betulkan sedikit yang Menteri Kewangan sendiri mengatakan he is okay untuk debat. Even dia kata timbalan menteri dia yang dinamakan juga patut membersihkan nama dia dan buat perbahasan dalam parlimen. Itu yang diperkatakan oleh Menteri Kewangan. Jadi dia, pada saya itu satu kesanggupan, accountability yang dia ada sebab dia seorang banker dan kita tahu yang dia buka akaun tu melalui kenanga investment bank dan sebagainya. Dia sendiri no problem untuk memperbahaskan. Cuma kita tertanya-tanya kenapa speaker menolak walaupun telah dikatakan 3 kali. Intervensi Liana. Dia ada dua benda, dia intervensi ni macam speaker dewan pula kan, celahan. Dua yang berbeza, bersetuju untuk berdebat dengan bersetuju agar disiasat. Weightage tak sama itu. Correct. Tapi bersetuju untuk didebat, I think is a first stage. I think kalau nak siasat tu macam yang kita katakan tadi, kita tak nak point macam menyatakan offshore account tu equivalent to satu kesalahan. Itu saya rasa tidak patut di campaignkan. Macam yang tadi Datuk Dr. Mazlan cakapkan, kita ada labuan as a financial offshore dan kita duk promote. Kalau kita bagi that message yang offshore account tu salah, itu bukan satu pendirian yang patut kita bawa lah. Not the right step. Yes, correct. So the first stage should be transparency, accountability, and these people come forward and explain to the rakyat. I think the best channel would be Dewan Rakyat lah, obviously. Kalau saya boleh bandingkan Tuan Syed dengan apa yang Pakistan lakukan. Ya, betul.
kalau kita bandingkan macam mana mereka mengambil berat tentang isu ini, masa Panama Papers dikeluarkan pada 2016, dinamakan di dalam Panama Papers their own Prime Minister, Perdana Menteri mereka, dinamakan di dalam kertas tersebut dan Ketua Pembangkang membawa kes tersebut ke Mahkamah Agong dan Mahkamah Agong Pakistan pecat Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif pada tahun 2017 berdasarkan pendedahan di dalam Panama Papers. So sampai begitu sekali mereka mengambil berat tentang pendedahan tersebut sampai pecat Perdana Menteri. Tapi kita nak bahas dalam parlimen pun disekat. Pada saya satu perkara yang kita perlu lihat kembali dan saya rasa accountability. Kita bukan nak point fingers, kita bukan nak kata mereka salah, but the point is that as a pemimpin, you are accountable for your actions and rakyat nak tahu. And it's transparent in Dewan Rakyat Pata dan Dewan Negara. Sepanjang soalan yang saya tanyakan tadi, tuan-tuan, semua yang memberikan komen soal perlu atau tidak siasat ni, setakat ini tak ada siapa pun daripada penonton kita yang mengatakan tak perlu siasat, just move on. Yang komen tadi ramai yang memberikan penegasan perlu disiasat. Saya nak beralih kepada Datuk dengan membawa perspektif yang ditanyakan oleh, bukan ditanyakan, dikomentar oleh saudara Wan. Dikata negara kita belum mereda dengan image 1MDB, kini Pandora pula. Malaysia perlu segera bersihkan image ini, buktikan kita bersungguh-sungguh perangi perkara begini. Saya nak kaitkan ini dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Kita punya sistem keuangan antara yang paling robust di dunia. Tetapi dibangkitkan ini soal 1MDB. Dan dalam perdebatan itu ada timbul soal red flag, tak red flag apabila berlaku. Dan saya kaitkan juga dengan apa yang Dr. Wandi sebutkan tadi. Should we wait until a whistleblower do their job and then we respond? Ataupun sebenarnya dalam konteks isu sebegini, agar pisang tak berbuah banyak kali, kerana sebesar kes 1MDB itu pun hari ini masih ada pihak yang mengatakan tunggulah rayuan, walaupun pada peringkat awal tu sudah dapat bersalah. Peranan Datuk gambarkan tadi, sistem keuangan kita cepat-cepat naikkan red flag ini. Dalam keadaan kita mengakui we have the best among the best system in the world, tetapi masih berlaku insiden, dan 1MDB basically adalah merupakan insiden yang terburuk lah dalam sejarah keuangan dunia. How do we explain that, Datuk? Okey, saya nak guna bahasa yang cukup mudah. Tax planning, yang kita panggil tax avoidance, adalah sesuatu yang dibenarkan. Tetapi tax evasion, tax evade adalah sesuatu yang tak dibenarkan, mana illegal lah, di mana lembaga hasil boleh ambil tindakan. Dalam konteks hari ini, yang pertama kita kena jelas, dia orang pergi ke offshore sebab untuk tujuan tax planning dia untuk dapat benefit of tax haven. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah peruntukan setiap law enforcement agency sangat jelas. Kalau ada elemen ingredient yang boleh disabitkan untuk mereka ambil tindakan untuk menyiasat, mereka boleh ambil tindakan. Jadi dalam konteks hari ini, sebagai contoh tadi yang saya jelaskan, nampak ada elemen yang menunjukkan seseorang tadi telah melakukan kesalahan di bawah tax evasion. Maka dalam hal ini, lembaga hasil sudah pasti boleh melakukan siasatan. Begitu juga seandainya ada elemen yang menjurus kepada, oh ini adalah duit daripada rasuah, maka sudah pasti MACC juga boleh ambil tindakan. Dalam konteks bank negara pun sama juga. Banyak peruntukan. Saya suka berkongsi pengalaman sebab saya nak beritahu betapa very comprehensive approach bank negara. Bukan nak memuji tetapi pengalaman. Apabila kita melihat satu ketika dahulu, ramai penjenayah quote-unquote mengguna kemudahan money changer untuk buat remittance, untuk buat pembayaran grease money dan sebagainya ke luar negara. Konsep dia sama juga macam offshore, tapi guna konsep money changer. Sedangkan peruntukan di bawah money changer ketika itu sangat jelas. Orang tak boleh buat remit money changer tak boleh. Tetapi ketika itu didapati money changer digunakan sebagai alat ataupun dipanggil sebagai conduit untuk buat money laundering.
Jadi apa yang kita buat adalah ketika itu kami telah membuat serbuan ke atas 108 buah money changer nationwide. Jadi hasil pada siasatan itu, maka ini yang hari ini kita ada akta baru. Akta money businesses. Iaitu kita membenarkan orang, membenarkan money changer untuk buat remittance, tapi dia kena transparent, declare. Jadi kita legalizekan dia. Jadi bila kita legalize, banyak benda yang kita nampak yang bertambah baik untuk negara, bertambah baik untuk business community, bertambah baik kepada kumpulan-kumpulan peniaga yang melibatkan money changer. Jadi ini suatu yang baik. Cuma pengalaman kita apabila kita menyiasat money changer, kita dapati apabila telah digunakan untuk buat conduit for money laundering, di sinilah jenayah rasuah datang, penipuan datang, itu ini sebagainya. Dan akhirnya tak cukup dengan perubahan akta baru, malahan apa yang kita buat satu badan khas yang kita panggil task force. Dan task force ini bukan sahaja bank negara, malahan kita panggil MACC, polis, lembaga hasil, SC dan sebagainya, duduk di bawah satu pasukan dan kita lancar. Salah satu projek yang kita lancar kita panggil Ops 3B. Kerana kita dapati ketika itu kita nak address isu leakages. Banyak yang lari tak bayar tax. Maka kita lancarkan Ops 3B. Jadi Alhamdulillah apabila kita lancarkan Ops 3B, banyak hasil yang telah kita dapat dan kita sumbang kepada negara. Saya nak berkongsi pengalaman. Kami pergi ke Labuan. Kita dapat collect custom duty sehari 10 juta ringgit. Sedangkan bukan nak mengata apa, sebuah agensi mereka duduk setahun di sana, mereka hanya mampu setahun punya effort hanya 800,000. Ops 3B pergi ke Labuan, duduk sehari, kita collect 10 juta. Mana nak beritahu, mungkin hasil pada hari ini kita boleh sarankan kepada kerajaan mana agensi yang berkenaan apabila ada reason to believe untuk akta mereka ataupun ada reason to suspect untuk menggunakan amla, mereka dah boleh invoke power. Tak perlu nak didebatkan di Dewan, sebab apabila didebatkan di Dewan, dia dah terlalu over politicized. Akhirnya kerja tak jalan. Dan saya yakin, while kita bercakap malam ni, saya sangat yakin rakan-rakan kita di semua law enforcement agency, mereka tak tidur malam, kerja kuat. Nak money trailnya, nak establish case dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah saya nampak dah sampai masa untuk, tadi saya nampak kenapa kita tak guna pakai, kita ada special task force yang kita tubuhkan. Kenapa mereka tidak mengeluarkan statement dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin sahabat saya Datuk Sani di sana juga atau Datuk Mustafa, mungkin mereka akan memberi pandangan lah berkenaan apa yang berlaku. Tapi bagi saya yang penting, poin terakhir, kena faham tujuan kita membuka kertas siasatan atau melakukan siasatan, natijah tak lain tak bukan hanya semata-mata untuk establish justice. Maksud establish justice, di sinilah kadang-kadang bila kita siasat, kita dapati memang tak ada kesalahan. Bila kita siasat, rupanya fitnah semata-mata. Dan bila kita siasat, rupanya it's not tax evasion, purely tax avoidance. Jadi nama orang yang disiasat itu bersih. Ini yang baik. Jadi sebab itu bagi saya, nothing is better than benarkan ada cukup elemen, kita buat kertas siasatan. Terima kasih. Setidak-tidaknya pada peringkat ini ketiga-tiga panel sudah berada di dalam sejalur bersetuju bahawa perlu adanya siasatan. Namun saya juga menggambarkan bahawa penerimaan dalam kalangan audien kita, khalayak ramai, sebenarnya bercampur-campur. Saya setuju dengan Datuk, tidak kurang juga dipolitikkan. Ya, jadi itu menjawabkan dia jadi clouded dan kabur lah apa yang sepatutnya langkah. Tapi kita sudah establish satu poin yang penting ketika panel bila mengatakan bahawa this is an opportunity sebenarnya dalam keadaan kita sebelum ni terpalit dengan, kerana Datuk Dr. Wandi dan juga Liana, Malaysia terpalit dengan masalah defisit kepercayaan kepada institusi. Dan kita sudah ada institusi. Saya bangkitkan Rushdie Izzat, agak panjang tapi saya bacakan. 2018 telah melancarkan negara NACP dan Pelan Anti Rasuah sampai 2023, 2 tahun lagi. Tapi apa yang terjadi kini, kita lihat kerajaan seolah-olah tidak bersungguh untuk menangani isu rasuah dan korupsi. Dan rasuah, korupsi dan pengubahan wang haram ini saling berkait. Begitu juga tadi satu lagi komen yang saya ingin bawa. Jimmy Yap
bertanyakan tentang ada banyaknya amla, bafia dan segala macam ni, tapi kenapa menteri cakap simpan duit, tuan-tuan sudah pun memberikan ulasan tadi, bukannya soal salah menyimpan duit, tetapi isu-isu yang mencurigakan itu yang harus kita tangani dan kita luruskan kembali. Yasir Mustafa pula, dia kata selain dari siasatan ke atas korupsi, Pandora Papers perlu membawa kepada perbincangan yang lebih mendalam ke atas isu inequality dan better taxation system. Jadi penonton kita ada yang gusar, dia kata jangan duk asyik cakap kata offshore banking legal, tapi itulah hakikat. Dan inilah yang saya sebutkan keserabutan pandangan awam tentang isu ini ya. Dan kerana itu saya menganggap bahawa langkah terbaik untuk ke depan untuk membina goodwill kerajaan. Kita baru saja tukar Perdana Menteri kan. This is an opportunity again for the current government to showcase bahawa mereka sincere untuk meletakkan kembali Malaysia ini di dalam alignment yang betul, bergerak ke hadapan. Jadi tuan-tuan banyak sudah menyatakan tadi bahawa siasatan perlu dibuat, namun malangnya kita miss opportunity di dalam Dewan Rakyat. Kita nantikan apa kesannya di dalam Dewan Negara, dan kita juga ada agensi-agensi yang ada. Matlamat kami malam ni adalah saya bangkitkan di dalam kempen promosi kita, saya kata nak bina rakyat cakna dan bina rakyat kritis. Selain daripada suara rakyat, kalaulah nanti ke semua agensi yang kita sebutkan macam-macam itu, yang sepatutnya ada yang sebut kata agensi ni tak ada gigi. Apa harapan lagi, ataupun kita akan menyaksikan satu lagi episod seperti mana 1MDB yang mana itu kita brush off saja. Bagaimana kita boleh melihat sesuatu yang berbeza pada kali ini? Saya nak mula dengan Dr. Wandi dulu. How can this time around be different? Okey, kalau kita nak tengok, macam saya maklumkan, kalau kita segi konsep Datuk pun dah maklumkan dengan panjang lebar, sebenarnya ia ada satu konsep yang memberikan manfaat pada negara. Dan kalau kita reflect dengan konsep 1DB ni sebenarnya pada asas dia adalah sovereign wealth fund yang juga berkepentingan untuk menjadikan satu pelaburan strategik berkepentingan negara dalam satu bentuk pelaburan yang lebih strategik. Tetapi isunya apabila sovereign wealth fund itu, walaupun di negara-negara lain banyak juga ada sovereign fund, tapi cara tatacaraan sovereign wealth fund itu tidak kena pada tempatnya. Jadi mungkin berlaku sedikit-sedikit elemen yang boleh dipertikaikan, akhirnya membentuk pada satu kerugian pada negara, walaupun asasnya sovereign wealth fund ini seperti macam offshore account juga adalah satu bentuk elemen strategik yang berkepentingan negara dari segi diplomasi, dari segi menunjukkan taraf negara, menunjukkan keterbukaan negara dalam foreign institusi, pelaburan yang berciri-cirikan elemen-elemen tertentu seperti yang telah diutarakan oleh Datuk. Jadi ini membuka mata masyarakat sebenarnya. Perkara-perkara seperti ini mempunyai satu kepentingan strategik kepada negara. Dan saya juga bersetuju dengan Diana cakap, maksudnya kita tidak boleh merosakkan elemen-elemen berkepentingan strategik negara ini dengan memberikan satu sensasi yang overpoliticized. Mana penghukuman ataupun pemakluman berhubung perkara ini harus diletakkan ke atas dasar untuk memastikan satu, elemen berhubung terorisme itu tidak wujud. Dua, elemen-elemen berhubung pencucian negara itu dapat ditangani dengan sempurna. Dan tiga, asas-asas tidak berlakunya satu keterisan yang diambil secara tidak sah oleh mana-mana pihak yang dikhawatiri mengganggu ataupun mengambil berlaku keterisan dalam hasil atau aset negara. Jadi ini yang saya rasa yang menjadi satu concern. Kerana kita ingat dalam governance kan, dalam mentadbir negara, dalam membuat satu peradaban civilization mana negara itu takbir, kita juga tertakluk kepada untuk memastikan dalam apa-apa krisis ada opportunity untuk rakyat lebih transparan tahu, dan juga dalam krisis ada cara untuk kerajaan memastikan tidak kira apa sekali pembentukan yang dilakukan oleh parti dan kerajaan, ia juga harus meletakkan imej kerajaan itu berada di satu tempat tahap yang optimum, yang tidak boleh diganggu-gugat dalam perkara-perkara yang boleh merosakkan kepentingan strategik. Jadi ini adalah saya peranan yang perlu dipahami supaya kita dapat memastikan rakyat gembira, masyarakat gembira, dan masyarakat rasa ini yang telah dilakukan. Dan pada masa sama juga secara strategiknya diplomasi, kalau kita ambil satu contoh walaupun tak berkaitan, macam contoh apa yang berlaku di Sudan, hubung isu-isu berkepentingan yang berlaku, dapat isu-isu tertentu yang berlaku di palm oil sekarang. Jadi ini adalah di mana asasnya akhirnya kerajaan kena membuka satu elemen strategik secara propaganda, secara media, secara diplomasi, dan memastikan supaya kepentingan strategik seperti di Labuan dan sebagainya tidak terjajas, dan juga benda ini tidak di-overpoliticize, dan akhirnya ia memberi satu harapan bahawa rakyat dijaga dan kepentingan negara terus dipelihara. Jadi saya rasa ini gabungan daripada segi perang saraf, strategic planning, cara-cara penyertaan undang-undang yang kena ada macam Datuk kata satu task force untuk menilai daripada pelbagai sudut
bukan hanya berdasarkan isu untuk mempolitikkan isu tertentu dan memastikan perkara ini akhirnya membawa kerugian kepada pihak tertentu. Yang asasnya negara selamat dan kita pastikan justice is being served. Saya rasa itu satu komponen yang lebih holistik apabila kita berhadapan dengan krisis-krisis berkepentingan negara seperti ini. Ya. Muhammad Ali dia kata tak diperdebatkan di Dewan tak mengapa, tapi badan penguatkuasa perlulah telus dalam siasatan dan memberitahu rakyat apa hasil siasatan. Jangan banyak pula berdolak dalik. Soalan saya hampir yang sama tapi kepada Liana dan juga kepada Datuk. Liana dahulu, how do we move forward? Bagaimana kita boleh menangani isu ini secara lebih berkesan, ataukah nanti kita hanya akan lihat misalnya dalam tempoh sebulan semua orang dah lupa dah Pandora Papers ni? Apa komen Liana? Saya rasa yang paling penting ada dua benda saya rasa kita perlu tekankan. Yang pertamanya ialah cakna rakyat sebagaimana yang cuba dibawa oleh Dialektika TV ni. Cakna rakyat kenapa isu ni penting? Kalau boleh saya ketengahkan dua fakta. Yang pertamanya Pandora Paper ini berbangkit berdasarkan Global Financial Integrity Report. Pada 10 tahun lepas. Jadi dalam report tersebut, laporan tersebut mengatakan bahawa illicit financial flow (IFF) atau pengeluaran wang secara haram melibatkan Malaysia daripada tahun 2006 sehingga tahun 2015, total amountnya ialah 136 bilion. Maafkan saya sekejap ya. 136 bilion, correct. 136 billion. That's a huge amount of money. Kalau berganda-ganda daripada kita punya GDP. So itu satu perkara yang perlu diketengahkan kepada rakyat supaya rakyat cakna benda ni tidak boleh bawa main. 136 billion from illicit flow of money for Malaysia. Itu satu perkara yang pertama. Yang keduanya ialah satu lagi fakta yang rakyat perlu tahu ialah baru-baru ni Kesatuan Eropah telah menamakan Malaysia sebagai salah satu negara the most non-cooperative nations for tax evasion. Maksudnya kita negara yang banyak isu tax evasion. Pengelakan cukai, mungkin ada isu bukan corruption. Tax avoidance ya. Bukan tax avoidance, tax evasion. Tax avoidance okey kata Dr. Mazlan tadi. Tapi ini pertama kali Malaysia dinamakan dalam senarai tersebut oleh Kesatuan Eropah. Apa implikasinya kalau dinamakan Malaysia dalam senarai tersebut? FDI akan terjejas. Kesatuan Eropah punya pelaburan asing, syarikat-syarikat akan tengok senarai itu sebelum mereka membuat keputusan FDI. Jadi perkara-perkara ini maknanya implikasi terhadap pendedahan ini perlu diberitahu kepada rakyat kerana ini bukan sahaja berkepentingan rakyat, berkepentingan negara juga. Jadi itu salah satu langkah untuk membuat rakyat cakna. Yang keduanya saya rasa saya mengharapkan kerajaan baru ni di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. So far so good pada saya. Saya berpendirian, he's a working minister. Cuma satu saja elemen yang saya rasa kurang. His stance on corruption. Saya tak dengar lagi. Mungkin dia masih lagi play safe, nak tengok because ialah dia naik presiden saja dalam UMNO, dia ada presiden di situ yang ada terpalit kes, he has to play safe. Tapi kalau saya rasa dia dah mula start cakap lebih kuat, amplify dia punya stand on corruption and for example cakap sedikit berkenaan dengan Pandora Papers, bagi mandat kepada bank negara untuk buat at least penyiasatan awal, itu saya rasa very comforting, very heartening for us to hear dan saya harap itu diambil oleh PMO untuk diambil kira. Ya, saya nak amplify lagi lah apa istilahnya pun dah sebut amplify tadi. Alif pun ada sebut, penonton kita kata bagaimana kita nak amplify dan itulah tugas kami pada malam ni supaya rasa cakna dan kritis rakyat itu kita semarakkan lagi. Way forward Datuk dalam konteks Pandora Papers ini sebab kita sudah 50 minit ni masih lagi tentang Pandora Papers, kita belum masuk bab Melaka lagi selepas ini. Way forward Datuk. Okey, di Bank Negara kita ada satu jabatan khusus yang dinamakan Financial Intelligence and Enforcement Department. Jadi salah satu mandat ataupun objektif of financial intelligence ialah melihat dalam aspek FIU, Financial Intelligence Unit
punya function. Bank negara selaku competent authority untuk melihat semua aspek berkaitan dengan anti money laundering. Saya yakin dan percaya maklumat ini telah sampai kepada bank negara dan saya sangat yakin bahawa mereka juga sedang mengadakan beberapa analisa tentang kewangan, fund flow, money flow dan sebagainya. Jadi saya yakin perkara ini sedang dilihat di peringkat bank negara. Cuma apa yang penting di sini, kita selaku rakyat biasa juga ada peranan yang boleh kita mainkan. Jadi di sinilah saya nak ambil kesempatan nak beritahu dan mewar-warkan bahawa kami di Malaysian Corruption Watch selaku salah sebuah badan NGO, kita sangat ambil cakna tentang apa yang berlaku dewasa ini. Jadi kita juga selaku orang kata mata telinga memastikan supaya tidak ada berlaku sebarang gejala rasuah. Malahan juga kita merupakan spokesperson untuk memastikan rasuah boleh dikeluarkan dalam masa terdekat ini. Sentiasa menjalankan amanah kami untuk memastikan rasuah tidak berlaku sewenang-wenangnya. Jadi dalam konteks ini apa yang saya boleh katakan bahawa saya menyeru ayuh kita sama-sama untuk menjalankan amanah tanggungjawab yang kita ada untuk memerangi rasuah sehingga ke akar umbi. Mana pihak law enforcement agency mereka akan laksanakan, mana pihak kerajaan yang sepatutnya telah menyediakan menubuhkan pelbagai platform mereka akan laksanakan, tetapi pada masa sama juga kita sebagai rakyat, ayuh kita bersama-sama dengan NGO juga melontarkan suara cakna sayangnya kita negara supaya tidak berlaku. Jadi insyaAllah dengan adanya kerjasama tripartite, baik public, private dan community, saya yakin usaha kita bukan sahaja nak memastikan perkara ini disiasat sehingga ke akar umbi, malahan kita tak mahu Malaysia menjadi orang kata conduit ataupun hub untuk segala bentuk jenayah kewangan. Cuma ada satu benda yang saya tak berapa setuju atau saya ada personal pandangan, Liana, dalam hal ni apabila European Union mengatakan bahawa Malaysia menjadi pusat, hakikatnya Malaysia tak seteruk mana berbanding dengan Singapura. Singapura sebenarnya adalah pusat segala-galanya. Sebab tu hari ini pengalaman saya menyiasat dahulu, ada banyak kes yang kami tak boleh proceed sebab kita minta bantuan daripada Singapura law enforcement untuk dapatkan maklumat, perkongsian maklumat tentang fund movement, mereka stop di situ. Bukan saja Malaysia menghadapi masalah ini, malahan seluruh neighbor, Australia, Indonesia, negara-negara lain juga bermasalah untuk dapat maklumat tentang kewangan di Singapura. Lepas tu hari ini bila kita kata nak launder, pergi Singapura. Full stop. Datuk, itu topik yang best. Saya nanti ini kira prepaid invitation ni. InsyaAllah. Intervensi lepas tu dah. Cuma Datuk, bila Datuk cakap macam tu, saya rasa dalam konteks keselamatan, adakah ini akan memberikan satu gambaran walaupun dia satu penterjemahan yang salah bahawa offshore Singapura lebih selamat daripada Malaysia daripada segi customer due diligence, dari segi kerahsiaan dan ketutupan elemen-elemen berhubung dengan urus takbir daripada offshore hingga membuatkan dia menjadi satu tempat yang lebih kompetensi daripada lain-lain daripada offshore yang berada di seluruh dunia sama ada UK ataupun di Labuan. Adakah itu menjadi salah satu elemen tarikan yang boleh membawa satu booster kepada income Singapura dan juga revenue pada negara itu? Itu mungkin sikit saya nak tanya Datuk. Adakah ini strategi Singapura tu daripada segi keselamatan? Pengalaman kami menghadiri semada sebagai speaker dalam forum-forum apa-apalah di peringkat nasional, di peringkat antarabangsa berkaitan dengan anti money laundering. Kita ada FATF, Financial Action Task Force, kita ada APG. Jadi semua badan-badan ini melihat pada aspek money laundering itu sendiri. 2007 Malaysia every 5 years setiap negara akan di-assess oleh APG dan FATF melihat bagaimana keberkesanan inisiatif kita melawan money laundering. Jadi 2007 kita adalah lebih baik daripada negara serantau in terms of compliance. Cuma satu saja finding, iaitu money changer has been used as a conduit for money laundering activity. That's the reason why kita ambil tindakan proaktif, drastik, kita serbu money changer dan kita adakan akta baru. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila setiap kali forum international, saya ingat lagi satu hari kami ada international forum di Indonesia, di Jakarta, bincang tentang international terrorism.
Jadi saya berkongsi satu topik iaitu economy cooperation yang berjurus kepada regional cooperation. Sebab ini bila kita kata nak combat financial terrorism dan sebagainya, like it or not, we have to work closely as a strategic partner at regional level. Jadi apabila saya mengutarakan pengalaman kami ketika itu, setiap kali bila cerita tentang economy cooperation, regional cooperation dan sebagainya, kita satu hala. Saya tak sebut pun negara jiran tersebut. Saya beritahu pengalaman kami di Bank Negara menghadapi masalah untuk dapat cooperation, untuk dapatkan maklumat keuangan. Jadi apabila saya habis saja bercakap, seorang-seorang negara-negara rakan-rakan yang terlibat dalam international conference ni, semua bangun. Yeah, we know that country, we have the same problem. Daripada US baik, daripada Australia baik, daripada Indonesia baik dan negara-negara lain. Yeah, we know. That's your neighbor southern region, Singapore. Jadi my point ialah, bukan kita nak kata Singapore dan sebagainya. This is policy. This is one of the way to attract money to come into Singapore. Because this is a huge investment. That's the reason kalau kita dah baca, you just buka Google cari bagaimana kerajaan Indonesia berhempas pulas merayu minta Singapore declare tentang duit-duit rasuah yang datang pada Indonesia ke Singapore. Begitu juga kalau ingat pada masa yang kita panggil economy turmoil 1998, betapa banyak duit daripada Malaysia keluar ke Singapore, and part of the money coming into Singapore is rasuah, duit rasuah. That's the reason why kita kena curb, then we have to introduce demonetization, capital control. Jadi inilah yang berlaku hakikatnya. Alright. Datuk dan tuan-tuan, saya janji tadi saya nak bawa semula topik itu sebab saya perlukan stamina dan fokus untuk kita menstrukturkan dengan komposisi panel. Jadi jangan resah, bersabar, insya-Allah kita cuba aturkan, dan pentingnya kesediaan tuan-tuan lah kan. Kesediaan lah untuk hadir. Apa yang kita establish pada malam ini, kita ada bahagian kedua iaitu kita nak sentuh sikit tentang Melaka, sebab itu janji kita kepada penonton daripada awal. Kita sedang berbincang pusingan awal ni pun sudah 1 jam bercakap soal Pandora Papers. Kita rakyat, kita nak amplify suara rakyat mengatakan perlu siasat. Dan kita juga sebut bahawa this is an opportunity sebenarnya, kerajaan yang baru saja beralih tangan ni untuk menggambarkan komitmen. Kerana negara kita berdepan dengan masalah defisit kepercayaan serba-serbi. Banyaklah, termasuklah tadi ramai juga yang menyebutkan kita dah ada banyak agensi macam-macam. Datuk juga memetik nama-nama teman-teman yang berada dalam agensi dan menyatakan keyakinan. Pada saya, keyakinan Datuk tu sebenarnya pemberat yang memberikan yang dorongan tindakan. Kerana that is rakyat's expectation. Itu yang rakyat nak. Dan bukannya hanya brush off komen di dalam Dewan Rakyat yang tidak membawa apa-apa kesan dan dampak. Kerana saya bagi pihak rakyat, kalau rakyat tidak cukup marah, saya rasa cukup-cukuplah. Sepatutnya kita rasa malu apabila 1MDB itu boleh berlaku sebegitu rupa. Dr. Nirwandi menyatakannya dengan begitu diplomatik sekali. Niat asalnya sedemikian, tapi akhirnya kerana bolos yang berlaku, dalam keadaan Datuk, kita mengakui bahawa we have among the best and most robust financial system that we have. Jadi nak memahami ini dalam kerangka yang Datuk kata sebenarnya ada, kalau nak guna istilah, lanun offshore yang lebih besar, down south. Itu saya nak kena bawa bersama beberapa hujah. Saya pun nak kena baca banyak lagi baru boleh bertanya soalan yang wajar kepada tuan-tuan. Kita rest dulu topik itu dengan janji insyaAllah kita akan revisit nanti dalam masa yang depan. Bahagian kedua kita pada malam ini, dan rupanya makin tengah malam, makin ramai yang datang dan bertanyakan soalan. Dah mula yang berdebat dekat ruang komen kita ni. Kita beralih daripada berkait tentang Pandora Papers ini kepada Melaka. Saya nak mula dengan, kita bagi ruang lawyer dulu. Kita jarang-jarang ada tetamu wanita ni, Liana. Jadi komen dia bagusnya Datuk, Dr. Wandi, kalau belum pernah terima tular komentar Liana di media sosial lah. Cara dia bercerita tu dia kata budak kampung je, tapi cara dia bercerita tu, sindir dia tu tajam. Nampak aja dia kata macam budak kampung bagi komen politik kan. Liana, apa mukadimahnya kalau Liana nak bercerita lah pergi balik kampung kan, Melaka ni, apa problem kat Melaka ni Liana? Sila. Terima kasih Tuan Syed. Kalau kita bercakap sebagai rakyat biasa lah yang duduk kampung bersembang kat kedai kopi, saya rasa bila mereka pertama kali dengar krisis di Melaka ni, apa yang mereka kata, dah tak habis-habis lagi politician ni. Buat perangai lagi. So kita rasa at the stage rakyat jelata macam kami ni, kita dah muak
kita dah tak larat nak dengar. One after another, kita dah dengar daripada kerajaan persekutuan macam mana dijatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seterusnya, pelbagai negeri juga, Sabah, Johor, Perak dan pelbagai game yang sekarang ni rakyat pun dah, saya rasa dah tepu. No Anwar, no DAP, no kleptokrasi, tapi at the end of the day, it's just kata-kata kosong. At the end of the day, politician will serve their political ambition dan mereka akan buat apa sahaja untuk hang on to that power. So kalau bukan rumahnya, saya rasa kalau berkenaan dengan Melaka ni, rakyat dah menyampah, rakyat dah rasa lantak korang lah kalau saya boleh cakap kampungnya, dan bila dah tahu nak dekat nak bertukar jadi PRN, lagilah rakyat kata ya Allah, apa lagi yang you guys nak? You are there, you're supposed to serve us masa pandemic. We need you to lead masa tengah krisis, but this is what you gave to us. So saya rasa title-nya ialah rakyat muak dan rakyat menyampah. Okay. Saya tak semak pula Liana orang mana. Saya tak tanya di awal tadi. Kita tengok dia punya posting ni. Orang mana Saya Gaya Barat. Saya orang Perak. Saya berasal daripada kampung Melayu terbesar di Malaysia, Gugusan Manjoy namanya. Okey, dekat Ipoh lah. Okay. Bukan apa, saya tanya tu sebab bunyi macam marah benar tu. Macam orang Melaka je marah. energi bincang tentang Pondera Papers dengan energi bincang bab Melaka ni, tiba-tiba bab Melaka ni dia ada semarak lagi ya. Jadi menyampah benar bunyinya Liana bercakap itu. Kita tanya ni, bacaan perang saraf, ada buat sedikit culaan ke, survey ke Dr. Wandi? Melaka ni sebab umumnya rasa rakyat tak nak PRN ni. Kalau boleh resolve lah cara proper, tapi dah bubar kan Dr. Wandi? Tapi ni kalau kita ikut daripada apa yang berlaku, Jelana kata kan, yang muak rakyat, itu mungkin ada kebetulan konteks itu. Tapi ini yang saya rasa juga satu perkara yang saya rasa mungkin kita lihat daripada segi kestabilan politik. Sudah masanya gelanggang itu diberi kepada rakyat. Kalau kita ingat for the past crisis of politics yang berlaku, pertukaran 3 Perdana Menteri dan isu-isu berbangkit, ia adalah gelanggang yang dipunyai, dikuasai sepenuhnya oleh politicians. Dan rakyat hanya menjadi seorang pemerhati yang duduk. Jadi untuk kestabilan yang saya rasa yang optimum, dengan mengambil kira SOP yang saya pernah tulis kan, iaitu satu kempen berbentuk digital, tidak ada physical contact, kenderaan bergerak, dan mungkin kena ada inovasi kempen digital yang dijalankan dengan lebih baik. Dan ini masa untuk mewujudkan satu SOP kempen digital yang mungkin pertama dalam negara, dalam pilihan raya. Jadi sudah masa yang gelanggang itu diberikan kepada rakyat. Kerana untuk menguraikan isu dan permasalahan dari segi konteks permasalahan yang wujudkan di kalangan ahli politik, regardless of apa reason yang kita pun tak tahu mereka buat keadaan, sebab kita hanya menjadi pemerhati, marah benar ke apa semualah kan. So kita basically, kita hanya being victimized daripada segala apa yang berlaku dalam kemulut politik. Jadi untuk membuka gelanggang ini dengan syarat SOP ataupun satu elemen digitalization campaign itu dibawa dengan baik, dan kempen-kempen digital perang saraf ini juga boleh memainkan peranan untuk melihat keterbukaan dan kesediaan kita untuk mewujudkan satu dimensi baru dalam pemilihan rakyat. Dan ini masanya saya rasa mungkin gelanggang itu adalah milik rakyat pada kali ini. Dan penculaannya sudah tentu akan berlaku satu perkara yang saya rasa akan memberikan kejutan, bukan kepada siapa yang dipilih, tapi bagaimana sama ada rakyat mahu untuk turun dan memberikan undi, atau rakyat merasakan akhirnya mereka tidak kisah lagi dengan apa yang berlaku dalam elemen-elemen politik. Jadi dia ada dua kemungkinan sebelum kita lihat pada komposisi siapakah ahli politik yang akan menang dan siapakah yang akan meneruskan tugas. Dasar kerana dari segi pencalonan pun kita terhad. Kerana kita bergantung kepada parti yang meletakkan calon mereka. Jadi kalau calon itu adalah calon daripada komposisi yang sama, maka rakyat mungkin akan melihat daripada perspektif yang berbeza. Jadi saya rasa ini satu antara perkara-perkara yang merupakan satu benda yang akhirnya back to the public to make decisions, supaya kita boleh resolve benda ni. Kalau kita boleh resolve, kalau kita tidak boleh resolve, dia akan jadi satu repetition yang akan merimaskan sistem politik negara. Betul. Ya, tinggal setahun setengah je. Kalau saya faham apa yang Dr. Wandi sebutkan tadi tu, pada umumnya kita tak naklah ada gangguan sampai perlu kepada PRN, tapi bila dah berlaku ni, now is the time untuk rakyat decide lah, tengoklah perangai dia dan nilai semula.
Tapi yang datang bersekali dengan itu adalah tadi Liana sebut soal menyampah, soal meluat. Tak, sudah lagi lah korang ni macam mak nenek marah kan. Macam perangai budak-budak duk berebut. Bila kita beralih pada Datuk ni, sebab Datuk pakai topi juga MCW. Kerana debat dia Datuk, ceritanya tentulah kita dengar pandangan yang terbelah. Siapa yang menyokong A akan kata A, siapa kata B lah. Kerana ada terlibat juga soal kononnya kontrak pasir Datuk. Ini betul-betul terpijak di bawah MCW punya turf ni. Betulkah sampai bersetuju tak bersetuju sampai terbubar ni ada elemen-elemen bab-bab kontrak sampai SPRM memanggil tokoh-tokoh tertentu untuk disoal siasat. Pendirian rasmi Corruption Watch dalam konteks ini di dalam Melaka ni apa Datuk? Okey, kami juga menghantar setiap kali ada pilihan raya sama ada kecil atau negeri, kami juga akan menghantar wakil sebagai pemerhati pilihan raya. Jadi kami amat maklum tentang apa yang berlaku di ground zero. Cuma dalam konteks hari ini, apa yang berlaku di Melaka, saya tak boleh tidak menyokong sepenuhnya untuk diadakan PRN. Tidak boleh tidak menyokong. Tidak boleh tidak. Maknanya menyokong sepenuhnya. Kena perlu ada PRN. Kembalikan kepada rakyat. Kuasa mutlak, apex. The supreme ialah rakyat. Jadi rakyat dah perlu diberikan kuasa sepenuhnya untuk menentukan siapakah bakal pemimpin yang hendak dipilih. Jadi memanglah kita tahu dengan keadaan endemik yang berlaku sekarang, tapi insya-Allah hari ini kita dah bercerita untuk menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah leading country in the world that fully digitized. Kita ada National Digital Berhad, kita ada dasar National Digital dan sebagainya. Jadi ini masanya. Dan hari ini dalam konteks kita bercerita dah ada banyak teknologi yang telah terbukti yang boleh kita guna pakai. Sebagai contoh, hari ini kita bercerita tentang penggunaan blockchain teknologi. Jadi untuk kita adakan e-voting exercise, dah tak ada masalah. Blockchain teknologi telah terbukti berjaya membantu banyak buah negara memastikan tidak ada berlaku salah guna, salah laku, alteration dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita boleh buat PRN, kita guna pakai digital, guna pakai e-voting yang berasaskan blockchain as a platform, boleh dilaksanakan. Di samping kita pastikan SOP tadi dapat dikuat kuasa sepenuhnya. Jadi pertama ialah PRN perlu dijalankan dan yang kedua guna pakai teknologi. There's 2 points. Yang ketiga ialah berkaitan dengan pasir. Bagi saya pasir ini adalah suatu perkara yang kecil. Ada benda lain yang lagi besar. Baik itu hari ini bagi saya, kalau boleh saya sendiri cadangkan bahawa dah sampai masanya kita bukan saja criminalize corruptions, criminalize orang yang nak bunuh diri, we should also criminalize those unethical politicians yang jam sana jam sini. Unless they are good fraud. Good fraud maknanya based on principle value yang dipegang yang betul-betul wajar, dia terpaksa menukar. Tapi kalau just because dia tahu I kena tukar sebab nak dapat jawatan, kedudukan dan sebagainya. Jadi mereka ini, politician ini yang sepatutnya kita criminalize. Criminalize. Criminalize unethical politician. Ni kena tanya dengan lawyer lah. Kita ada lawyer kat atas tu. Apa kedudukan dia sebab ni penonton kita Abdul Rashid dia kata kan, Melaka tu adalah Pandora Malaysia. Dia kata berlakulah Pandora box terbuka kan. Jadi bila terlepas semua. Liana, dengan kedengarannya seperti we have to move forward dengan melaksanakan pilihan raya negeri. That's the best way forward nampaknya walaupun ramai yang tak bersetuju. Any concern bila berlakunya ini? Dan tadi Datuk juga ada cadangkan supaya we need to criminalize. Can we criminalize someone on the basis of ethical? Kerana soal beban bukti dia melompat tu, itu satu kerja yang besar juga tu nak buktikan bahawa kau melompat sebab dapat habuan. Itu satu apa pandangan lawyer dalam hal ni? Okay, I think ada 2 isu di situ tadi soalan. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan PRN tadi. Saya rasa kita dah ada history before. PRN di Sabah, masa tu pandemik dah dah turun kesnya dan bank disebabkan perebutan kuasa negeri dan dibuat PRN di Sabah. Dan sebabkan PRN di Sabah, kes gelombang ketiga sampai sekarang kita masih lagi menghadapi kes naik 22,000
ini tak ada salah rakyat di situ. Ini memang politician very selfish dan mereka sendiri bergaduh dan kita terbabit sama. Jadi kita dah pernah ada history di Sabah dan bila nak buat PRN di Melaka, of course bagi seorang rakyat biasa saya akan tertanya-tanya, do you want to drag the people in your issues? Kalau macam Datuk Mazlan cakapkan tadi ada digital format untuk undi sebagai contoh. Undi. Ya, the thing is that pembubaran dah dibuat, kita ada 60 hari untuk melakukan pilihan raya, adakah sempat? And then there's so many issue on that in terms of dia punya accountability, adakah boleh diseleweng dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok isu di United States, mereka menggunakan digital form, so banyak isu berbangkit dan banyak yang dibawa ke court berkenaan dengan penggunaan digital voting dan sebagainya. Are we ready for PRN? Saya rasa lebih afdal itu dikira untuk kita punya new PRU 15, because PRU 15 dalam setahun setengah kita pun tak tahu sama ada pandemik akan habis atau tidak. So saya rasa PRN ini with all due respect to the two panels, saya rasa sangat tidak wajar rakyat dibabitkan di atas perebutan kuasa ini, dan we have to risk our life to vote. So pada saya kalau ditanya antara PRN dengan darurat, saya lebih bersetuju daruratlah dulu. Jangan libatkan rakyat dalam isu ni. Itu pertamanya. Yang keduanya berkenaan dengan isu accountability and criminalizing of unethical politicians. Ada diwawarkan the need of akta anti lompat parti. Saya ada sedikit, even though saya bersetuju, tapi saya rasa saya perlu tengok perincian akta tersebut baru saya boleh bagi sokongan. Sebabnya untuk pilihan raya akan datang, most likely kot pengundi takkan undi berdasarkan parti. Pengundi akan mengundi berdasarkan quality MP. Dan di dalam perlembagaan persekutuan kita, there's not one word on party, is non-partisan. So kita vote, patutnya kita vote on quality MP dan bergantung kepada quality MP itu untuk memilih Perdana Menteri dan untuk memilih ketua pembangkang antara mereka. Jadi kalau kita ada satu akta lompat parti berdasarkan parti, partisan base, saya tak rasa ia menjawab segala isu dan isu. Satu lagi ialah we have to look at the perincian yang pertama, because mungkin lompat parti itu perlu bila ketikanya kita ada Perdana Menteri yang haprak, tak boleh pakai. Takkan kita terus menerus nak ada sikap partisanship tu walaupun satu perkara yang tak baik. Jadi saya rasa berkenaan itu legality, policy-nya is not a straightforward answer. We have to know the whole parameters before kita sokong. Walaupun undian kita buat masa ni ketiga-tiga panel, satu pro darurat, dua pro PRN. Tak ada masalah lah, sebab saya tak tahulah Datuk orang mana, saya tak tanya. Wandi ni saya tahu dia bukan orang Melaka. Ke orang Melaka bro? Saya orang Johor tapi Datuk isteri orang Melaka. Isteri orang Melaka. Masih berisiko. Jadi separuh Melaka lah. Betul. Wandi orang mana? Saya sekolah rendah Sri Kinta Jalan HB, Ipoh. Saya sekolah menengah high school Melaka tu. Jadi tapi tak mengundi lah. Campur dengan sekolah Perak. Jadi maksudnya komposisi dua-dua tu ada sekali kat sini. Cukup lah. Okey, saya bawa satu sudut lain. Walaupun kita cuba, sebab yalah dia dinamik kan, walaupun fokus kita adalah pada Melaka, tapi dia bawa kepada isu lain saya tu, akta lompat parti tidak terelakkan kerana ini semua kompleksiti yang ada. Jimmy Yap memberikan pandangan balas. Dia kata kalau bukan habuan, apa sebab lompat? Kerana menariknya tadi, saya nak bawa persoalan ni kepada Dr. Wandi. Apabila Datuk sebutkan melainkan lompatan itu dibuat oleh katak yang beretika. And this is still debatable sebenarnya bila kita bercakap apa bacaan kita terhadap etika itu, kerana Liana kita kata memilih, ada dua elemen komen balas saya kepada Liana. Saya sangat bersetuju bahawa tak sepatutnya kita bersifat terlalu partisan totok yang membutakan, tetapi selagi kita tidak ada akta lompat parti itu, maka sebenarnya tidak ada ertinya kita memilih berdasarkan parti mana pun. Sebab lepas dia menang,
Dia boleh lompat je ke mana-mana dia nak. Jadi tak ada apa ertinya selagi kita tidak ada itu. Yang kedua adalah berdasarkan survey yang dibuat oleh sekurang-kurangnya ada 2 agensi. Satu kajian lebih awal, kajian yang mutakhir ini adalah sekitar bulan lalu dikeluarkan reportnya oleh Ilham misalnya. Sikap pengundi masih Melayu masih berdasarkan kepada parti. Kalau setakat yang latest. Dan itu belum berubah. Cuma mungkin kita tidak mengambil kira 7 juta undi 18, itu satu elemen lain lah. Saya nak bawa elemen itu kepada Dr. Wandi untuk memberikan komen sebab dia yang ada bacaan soal perang saraf ini dalam konteks Melaka ini. Kalaulah berlaku pilihan PRN di Melaka ni, berlaku satu lagi ketidaktentuan, kita redha je lah kot nah. Terima je lah sebab Ketua Menteri itu mungkin berdiri selama 2 minggu je barangkali. Sebab there will be no clear winner. Dr. Wandi. Jadi sebelum kita pergi pada isu Parti Melaka, mungkin saya sentuh sikit isu partisan lah. Sebenarnya arti lompat parti ni memang kalau ikutnya penting untuk negara. Tetapi sebelum itu kita kena selesaikan fundamental issue tu. Fundamental issue adalah kita kena memastikan semua orang dalam Malaysia, maksudnya semua polarisasi sama ada kaum, agama, bangsa berasaskan geografi, mereka tidak mengundi dan mereka tidak taksub pada parti dan ia tidak perlu diselaraskan oleh semua penduduk Malaysia. Maksudnya sekiranya ada setengah-setengah kaum seperti dapatan-dapatan kajian mengatakan mereka masih lagi kat pada, maka ia tidak akan berjaya. Maksudnya dia akan jadi satu bukan fair game dalam pemilihan parti politik Malaysia dan akhirnya lompat parti itu seperti mana yang dikatakan, dia akan menjurus pada orang yang berpegang pada parti secara sepenuhnya. Itu dari persegi federal lah secara konteks. Kalau kita balik pada soal Melaka, sebenarnya kalau kita nak lihat, ia adalah satu bakal dijadikan sebagai satu medan cubaan untuk komposisi gabungan politik-politik tertentu. Kerana kita dapat dengar kabar angin, ada yang akan mengatakan akan bertukar bertanding secara bersendian, ada yang akan meletakkan gugusan ataupun permufakatan khususnya antara gabungan-gabungan parti besar dalam negara seperti UMNO, PAS, Bersatu dan juga daripada kalangan golongan parti PKR. Dan di sini juga kita melihat sama ada apa yang berlaku di Melaka ni akan menjadi satu refleksi apa yang akan berlaku di federal. Maksudnya dari segi pengundian dulu. Ramai ke orang akan mengundi, adakah orang percaya dengan sistem pengundian, adakah orang akan membabitkan dengan pengundian atau orang akan just reserve. Dan komposisi yang reserve tu daripada mana? Daripada sektoral, daripada berdasarkan parti, berdasarkan kaum dan berdasarkan daripada geografi dan sebagainya. Dan kedua juga, dari segi gabungan-gabungan tentu yang mungkin akan dicuba sebagai mencuba formula-formula yang dikatakan mungkin akan mengekalkan dominasi-dominasi tertentu. Dan outcome yang akan datang ni sebenarnya akan mencerminkan satu bentuk, bagi saya satu bentuk refleksi psikologi atau perang saraf yang akan membuka mata masyarakat apakah sebenarnya dalam kotak pemikiran politik Malaysia. Adakah mereka masih lagi berkisar dalam isu dominasi untuk mengekalkan kuasa dan membentuk jajaran berasaskan kepentingan parti ataupun lebih kepada isu yang untuk mengekalkan satu bentuk persefahaman yang boleh mereraikan kesulitan permasalahan yang boleh berlaku dalam negara dan dalam politik negeri. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa akan menjadi satu medan cuba untuk pelbagai isu dan pelbagai perkara, dan yang saya tidak berapa selesa adalah apabila rakyat menjadi dipertaruhkan sekali lagi. Bukan dari segi mandat itu diberikan, sama ada mereka ni akan diberikan sebagai satu bahan untuk menjadi ujian apakah sebenarnya yang akan boleh mencerminkan politik masa depan negara. Saya rasa itu perkara yang saya rasa tidak wajar dan rakyat perlu faham dan tapi dengan pilihan yang terhad akhirnya mereka terpaksa membuat pilihan dan itulah sistem demokrasi negara yang saya rasa dari masa ke masa yang kita perlu perbaiki khususnya untuk meredakan elemen-elemen yang akhirnya akan menjadi satu repetition cycle yang semakin kerap berlaku dalam politik negara. Ya, Dr. Wandi menyebut bahawa rakyat yang akan dimangsakan. Tapi saya baca sikap penonton kita, ada yang memberikan komen ini dan saya minta Datuk sikit ya. Ini pun satu jalur sikap juga ni. Biar yang gila politik saja mengundi. Ini satu hal juga ni. Maknanya I don't want to get involved. Biarlah apa nak jadi jadilah. Because apa pun naik akan jadi lama juga. 2 minggu nanti runtuh juga Datuk. Ketua Menteri pun sekejap. Komen sikit Datuk. Adakah ini sikap yang wajar dalam konteks kita ingin menyuburkan demokrasi di negara kita? Komen Datuk. Okey, bagi saya sebenarnya saya melihat sudah melihat ada banyak perkembangan yang saya panggil sebagai matured voters. Mana hari ini berbanding tahun-tahun terdahulu pengundi-pengundi kita telah bertambah matang. Sebab itulah kita lihat dalam konteks
PRU yang ke-14. Walaupun suatu parti yang orang kata gegasi, yang dah lama orang kata memerintah negara dan tiba-tiba berlaku tsunami, tidak ada berlaku pertumpahan darah, tidak ada berlaku pergaduhan kaum dan sebagainya, tidak ada. Ini nak menunjukkan bahawa masyarakat, voters khususnya, yang ini saya mengucapkan tahniah pada semua pengundi, kita bertambah matang. Yang pasti yang belum matang ialah politician mereka itu sendiri. Politician kita yang tak matang lagi. Tetapi voters bagi saya, kita sepatutnya tabik rakyat bertambah matang. Jadi di sinilah saya melihat, sebab itulah saya kata, bagi kuasa kepada rakyat, rakyat sebagai penentu siapa yang mereka nak angkat untuk jadi pemimpin mereka. Itu satu. Yang kedua ialah, hari ini kita bercerita kalau sebelum dahulu tak ada peranan social media, tak ada peranan NGO. Jadi hari ini dengan ada kombinasi NGO sebagai penggerak pada perubahan transformation politik, ekonomi, rakyat, sosial dan sebagainya, menjadi sebagai salah satu tonggak utama untuk jadi agent of changes. Yang kedua, bagi saya melihat dah sampai masa kita semua pihak kena bergabung, semua pihak kena mainkan peranan masing-masing. Baik di peringkat pengubah undang-undang maupun di peringkat rakyat, NGO, masyarakat, pengundi, kena sama-sama berganding bahu untuk pergi ke satu tahap yang mana kita panggil bukan saja rakyat menjadi pengundi yang matang, kita juga nak memastikan pemimpin baik di kalangan politician, pembangkang ataupun kerajaan, mereka adalah di kalangan orang yang matang. Cuma yang terakhir yang saya nak bawakan di sini adalah kita kena kembali. Jadilah nak jadi politician tak masalah, tapi ada sifat yang kita panggil khalifah. Khalifah, tanggungjawab untuk mentadbir bukan sahaja masyarakat. Kita bercerita tentang SDG, mentadbir alam, mentadbir pokok-pokok haiwan dan sebagainya. Jadi poin saya ialah setiap yang nak jadi politician kena ada ruh khalifah dalam diri mereka. Terima kasih. Tu, Datuk, kalau boleh kita tiup tu senang kan Datuk? Tiup je masuk dalam telinga dia tu. Boleh. InsyaAllah kami sedang berusaha untuk menyediakan kapsul. Jadi politician yang ni dia makan kapsul dia akan diubah insyaAllah. Dia jadi cerita Matrix Datuk. Pil merah atau pil biru bila dia kena pilih. Saya ingat Datuk nak sebut tadi kita ada ru'yah. Kita boleh masuk. Kita buang saka-saka politik buruk itu. Okey, kita untuk pusingan akhir ini, walaupun fokus kita adalah tentang Pandora dan juga Melaka, saya tahu di sepanjang seminggu ada banyak saja insiden bacaan perkembangan mutakhir yang mungkin menarik dan menggapai keprihatinan ketiga-tiga panel. Dan sifat kami ataupun konsep Politikopi adalah untuk kita cuba merenung seminggu ini, melihat apakah insiden-insiden yang penting supaya kita boleh amplify suara dari kerangka pemikiran rakyat. Saya bayangkan Datuk, Liana dan juga Doktor, kalaulah ada orang politik hadir pada malam ni, komen dekat ni, lagi rancak ni yang akan menghentam. Cuma itulah, malam ni kita tidak membawa orang politik, tak sentiasa begini, selalunya ada saja orang politik. Tapi apapun, saya nak tanya kepada ketiga panel sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kita, selain daripada Pandora dan Melaka, kalau ada isu lain yang mungkin capture your imagination. Liana dulu. Untuk minggu ini, apa isunya? Saya rasa yang paling kecoh lah kalau tengok di Facebook sekarang ialah berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Okay. Ada yang menjawab-jawab, I think it's over politicized. Dan kita tengok antara bekas Perdana Menteri Najib Razak dan juga bekas Perdana Menteri Tun juga bersuara isu itu, dan saya rasa ini merupakan satu agenda untuk PRN lah. Dia the narrative untuk PRN. Bila dah ada isu-isu lama sini berbangkit, maknanya ada orang nak jadi hero untuk PRN lah. So itu saya rasa saya nak tahu lebih lanjut lah kalau boleh dibawa oleh Dialektika TV. Jangan sekadar tahu lebih lanjut, datang kita ulas, ya? Janji. Dia konsep kita di sini, you speak you suffer. Dan akan datang lagi untuk kita perdebatkan tentang Batu Putih. Datuk, apa yang menggapai perhatian dan imajinasi Datuk politik dan juga Malaysia minggu yang satu ini sampai ke hari Jumaat? Bagi saya yang paling penting sekarang ialah dengan keadaan endemik COVID dan tak lupa endemik ekonomi.
Okay. Maka bagi saya yang paling penting yang kita kena bincang dan usahakan dan selesaikan ialah berkaitan masalah kemiskinan. Okay. Jadi kemiskinan adalah agenda utama yang perlu kita atasi. Sebab itu hari ini bila kita cerita tentang income kategori, berapa ramai yang dahulu T20 telah turun darjat pada M40. Begitu juga M40 dah berapa ramai turun kepada B40. Dan hari ini salah satu punca kenapa jenayah, saya guna kata jenayah, bagi saya apabila mereka bunuh diri buat masa ini dah anggap sebagai satu kesalahan. Bagaimana kes bunuh diri ini naik begitu mendadak sekali, salah satu punca ini ialah disebabkan isu kemiskinan. Jadi orang pasti kita kena buat sesuatu untuk memastikan we can eradicate poverty at all levels. Jadi ini adalah agenda utama yang sepatutnya mana-mana kerajaan kena ambil perhatian. Sebab ini kita cerita tentang politik, tetapi makanan tak cukup atas meja. Dah berapa ramai orang diberhentikan kerja. Berapa ramai perniagaan gulung tikar. Jadi kemiskinan sepatutnya jadi tonggak utama yang perlu kita bincang, kita bahas dan moving forward bagaimana kita nak jadikan satu bentuk solution, bukan beri ikan tetapi beri joran. Baik. Terima kasih. Baik. Datuk dah ada 2 dah tajuk kena datang semula. Satu tadi pasal tax haven dekat down south. Ini dah pasal kemiskinan pula ni. Dan NGO Datuk. Standby Datuk Steady. Boleh. Dr. Wandi. Dr. Wandi, dia ada permintaan ni. Ada permintaan. Okey. Dia Zakari Idris ni. Dia kata cerita sikit pasal timah. Saya tak tahulah Dr. aware atau tak ni. Benda viral kat ni. Tapi tak apa. Kita boleh bawa. Okey, boleh. Tapi saya cerita sikit lah. Kita lihat konteks ni. Kalau kita nak cerita Setimah, kita kena faham tu konteks Clark Clan baru ni yang BBC ni. The first bisexual element. Jadi kita kena faham sebenarnya Malaysia ni adalah safe haven kepada satu complexity of culture. Walaupun kita nak tak nak, saya kena cakap juga walaupun orang akan boleh argue. Malaysia adalah antara tempat yang dipandang tinggi di seluruh dunia sebab complexity multiracial dan kita ada syariah compliant dan kita ada civil element. Ini mungkin bahagian perundangan boleh berhuraikan untuk tajuk masa depan. Dan kita juga seperti Datuk, kita banyak benda-benda strategik. Kita ada offshore, kita ada isu yang kepentingan palm oil dan kepentingan yang berlaku di Sudan. Dan kalau kita kaji dari segi keselamatan, dia hampir berlaku secara serentak. Jadi apa yang saya lupa katakan sebenarnya, this time for people to be together and the politicians to make politics as a better politicians. Mana mereka kena nampak perkara-perkara seperti ini supaya mereka boleh meletakkan Malaysia ni kekal dengan keunikan dengan berlandaskan federal constitution dan rukun negara. Mana kalau nak partisan semua orang kena tidak berparti dan tidak ada kaum yang taksub pada satu parti dan yang bersama atas dasar kepentingan persekutuan dan rukun negara. Jadi kita boleh eradicate banyak benda. Jadi kita kena tengok juga macam mana yang isu yang kat bawah tu, yang saya rasa yang saya pun cukup teruja nak tahu tu sebab saya dah nampak benda baru. Sebab spark dia tu macam merata kan. So at the end of the day, saya concern tentang on the element of national security dan bagaimana untuk menaikkan perkara-perkara sini dengan kematangan ahli politik dan dengan kecakapan rakyat yang dibawa oleh Daltika supaya kita nampak benda ni bukan satu benda yang dia berkait sebenarnya. Jadi saya rasa itu yang dimaukan oleh kita supaya kita dapat nampak benda secara kolektif dan we make a nation better dengan melandaskan federal constitution dan rukun negara. So datang benda-benda yang pelik-pelik ni kita cantas secara bersama. I think that's a fair game for everyone to be. So timah ni juga saya rasa dikomersialkan untuk tujuan politik sebab PRN nak dekat. Jadi lalas sekali dipolitikkan. Walaupun timah tu sebenarnya adalah tidak kena mengena dengan satu bentuk propaganda yang berasaskan daripada elemen luar negara, tapi diambil untuk kepentingan politik. Jadi banyak benda yang jadi kucak-kacir disebabkan kita over politician. So we have to put a stop somewhere dan diperlukan kerjasama daripada ahli politik dan rakyat untuk melihat. So tentang timah tu bagi saya janganlah jangan merosakkan elemen-elemen yang tidak berkepentingan negara dengan benda-benda yang pelik. Tapi ancaman tu memang wujud. Jadi kita kena bincang dan episod lain. Episod lain satu. Tak semua orang faham juga bila kita hashtag tanda pagar, tagar timah ni kan. Tapi kalau saya mempengurusikan mungkin Maharaja Lawak Mega, ayatnya mudah je Datuk dengan Liana. Yang faham, yang tak faham sudah.
Itu je apa dia hashtag Timah ni. Walau macam mana pun kita sudah berjanji komitmen untuk datang semula dengan beberapa skop dan juga tema yang akan lebih menjurus nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan pertamanya kita diberikan kesempatan, yang keduanya kita diberikan peluang untuk hadir itu, berbicara tentang topik-topik yang secara tak langsung tuan-tuan sudah get ready dan untuk datang semula dan berbicara tentang ini. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Liana, Datuk Mazlan, Dr. Wandi kerana hadir pada malam ini. 1.5 jam kita ke udara, 2 topik besar, banyak topik-topik kecil. Saban hari Jumaat kita merumuskan topik-topik utama dan topik-topik yang kita ingin bawa secara bebas, dan tentu saja ada episodnya sepanjang minggu tu, topik-topik yang lebih menjurus dan spesifik nanti insya-Allah. Jadi kita pun sudah, Dr. Wandi ni dia dah beberapa kali sebab dia kiri kanan depan belakang dia ada sisi pandang perang saraf dia. Liana kali pertama, Datuk Mazlan kali pertama, Datuk saya dah tangkap dengan 2 tajuk lagi Datuk. Liana saya dah tangkap dengan 1 tajuk, they will make a comeback insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel. Assalamualaikum, salam muhibah. Kita jaga kita.